Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kepada viewers, live viewers kita pada malam ini. So, Abang Abu, sihat Abang Abu? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so untuk pengetahuan viewers kita, ini adalah kali kedua Abang Abu dalam series of weekly live kita buat. Berterusan, kita akan berterusan insyaAllah. Yes, insyaAllah istiqamah Abang Abu, kita akan istiqamah, kita akan teruskan berkongsi tentang marketing dan juga finance. Abang Abu, sebenarnya kan kita punya topik, bukan topik lah, the konsep yang kita bawa ni satu konsep yang sangat unik dan satu konsep yang sangat saling melengkapi. Setuju tak Abang Abu? Betul, tepat sekali sebab macam kita bincangkan last week kan, kita dah tengok apa benda yang perlu untuk bisnes dan kita agree dan ramai juga yang agree is two. One is marketing, one is finance. Dua-dua ni bila bergabung dia jadi satu yang mantap lah. So kita agree. That's the reason kita bersetuju untuk meneruskan apa yang kita dah mula ni. Mudah-mudahan dia membawa manfaat kepada ramai orang yang mendengar. Sebab kita juga buat live ni dua page satu di page Mind Skill Training dan juga satu di page Abang Abu. Betul. Alright, yes. Okay, Abang Abu, saya suka satu analogi yang Abang Abu cerita tentang kewangan dalam bisnes. Tapi saya nak ceritalah, okay, untuk marketing ni dalam bisnes ibarat dia adalah jantung. Betul. Okay? Betul. Kalau tak ada jantung, kita tak hidup. Macam itulah marketing. Tetapi ramai orang fikir saya sebenarnya tak buat marketing pun, tapi sales masuk je, macam mana tu? Jadi sebenarnya kalau ada kes macam tu kan Abang buat, sebenarnya ada marketing berlaku tanpa dia sedar. Okay, marketing ni sebenarnya apa? Okay, marketing ni sebenarnya apa? Marketing adalah kita menonjolkan diri kita. Kita tunjukkan kita ni sedang menjual something, kita ni dah buka kedai ke apa ke, kita menunjukkan kita punya ni dekat orang. Itu adalah marketing. Kalau ada orang cerita Abang Bu, saya tak buat marketing, saya tak perlu Facebook ad, saya tak perlu iklan itu ini, tapi iklan jalan sales masuk biasa je. Itu sebenarnya dia sedang buat marketing tanpa dia sedar. Wujudnya satu kedai di satu lokasi itu sendiri adalah marketing. Betul. Sebab apa? Awareness. Setuju tak Abang Abu? Abang Abu dah train ramai orang, ramai usahawan, business owner dan sebagainya. Antara satu benda yang ramai orang fokus, ramai orang kena tahu adalah tentang awareness. Betul. Awareness mengenai marketing actually, ya. Betul. So awareness sebenarnya dengan hanya wujud kedai anda di satu-satu tempat pun dah itu adalah kira marketing. Itu of course lah, itu baru kira tadika lah, marketing jenis tadika, tak buat apa-apa kan, just wujud ada dekat situ. So itu actually macam kita buat sekarang ni pun marketing, kita duduk, kita berbual, it's marketing. Bila konsisten tu marketing. Saya pakai baju ni marketing. Ini sih marketing. Jadi memang kalau kita tengok hidup kita ni penuh dengan marketing, cuma kita tak aware yang sebenarnya kita sedang marketing. Yes, betul. Abang Abu, marketing ibarat jantung, betul? Dalam bisnes. Tetapi kewangan ibarat
darah yang mengalir dalam badan kita. Tu dia. Anda fikirlah sama ada jantung penting ke darah tu penting. Dua-dua kena ada Kalau Dua-dua kena ada. Dua-dua perlu. Dua-dua satu yang perlu sangatlah. Ya betul, tepat sekali lah. So sebab itu saya cakap tadi, topik yang kita pilih ni agak unik dan sangat-sangat penting. Money betul. dan marketing. So kita dah cover dah. Usahawan dia perlu dua benda ni. Sama ada dia nak perlukan lebih banyak duit ataupun dia ada lebih banyak duit dengan marketing, ataupun duit dia dah ada banyak tetapi dia tak tahu macam mana nak gandakan duit tu, macam mana nak jaga duit tu supaya duit tu dibelanjakan dengan cara yang betul dan sebagainya. Sebab itulah kita pilih cash flow dia tu. Yes, untuk mantapkan kita punya cash flow. So itulah kita punya introduction sebenarnya. Kenapa kita pilih this money and marketing topik ni? Because untuk mana-mana bisnes, dua benda ni sangat penting. Tanpa dua perkara ini, bisnes tak jalan. Betul. Kalau anda yang sedang menonton, kalau ada member-member yang awak rasa awak kenal, yang mungkin nak tahu pasal marketing, pasal bisnes, jangan lupa untuk invite diorang, share yang kita punya live ni, share, sebab pastinya mereka akan dapat sesuatu yang istimewa. Setiap kali kita akan berada di sini untuk bagi something yang special, something takeaway yang anda akan boleh gunakan direct. Alright? Okay, yes, Sir Abdul. Bagi mereka yang tak kenal siapa saya, ada yang tak kenal saya, jaranglah tak kenal Abang Abu semua insyaAllah kenal Abang Abu. Tak macam tu, ramai sebenarnya tak kenal. Ramai. Jadi kita bukan pasal orang kenal tak kenal, apa value yang kita boleh bagi. Pada saya saya tak sangat kisah kalau orang kenal saya ke tak kenal, is not an issue pada saya. Pada saya apa yang saya nak sampaikan, apa yang saya nak sampaikan, macam apa yang kita buat ni Sir Abdul, sebenarnya satu aset untuk orang juga. Mungkin hari ni orang tak tengok, tapi benda ni akan kekal di sini. Kita akan gunakan benda ni untuk market dan sebagainya. Jadi ilmu ni akan berterusan. Mudah-mudahan dia menjadi satu amal jariah yang kita boleh kutip nanti di sana nanti. So saya sebab tu sangat excited bila Sir Abdul cakap, let's do it this weekly. Saya cakap, why not? Masa ada, insyaAllah kita boleh buat, as long benda tu bawa benefit pada people. Okay, betul, yes Abdul. Betul. Abang Abu. So saya kenalkan just serba sedikit tentang saya. Saya merupakan, untuk viewers kita lah, saya merupakan digital marketing strategist. Okay. Kami beroperasi dari Shah Alam dekat Malaysia lah. Okay. Selain daripada kita runkan iklan, kita runkan marketing untuk our clients, kami punya main core adalah we do training, Abang Abu. We do training for businesses, entrepreneurs yang ada team digital marketing, tetapi mungkin digital marketing mereka, strategi mereka ni tidak cukup power lagi. So apa kami buat, kita buat coaching program di mana kita bagi 3 days training and then 6 months coaching. Supaya apa yang dah belajar dalam masa 3 hari tu dapat amalkan dan dapat setiap bulan tu nampak result, dan saya akan guide dan advise lah next apa nak kena buat, apa nak sampai this team, this digital marketing department ni betul-betul dah develop. Okay. So itu adalah tentang saya, Sir Abdul. Dan of course Abang Abu ramai yang dah kenal. Abu adalah finance coach based in Singapore. Saya berkongsi mengenai kewangan, keusahawanan, apa yang kita tahulah. Mungkin sebab saya adalah sedikit pengalaman kita mula awal dulu kan. Masa muda-muda kita banyak jatuh bangun. Jadi itu yang saya kongsikan, dan saya tak ada niat pun nak mengajar sesiapa, sebab saya rasa saya tak layak untuk mengajar, tapi saya rasa saya layak untuk berkongsi pengalaman saya. Mungkin daripada situ orang boleh belajar, insyaAllah. Alright, yes. Sebab tu Abang Abu, saya sediakan banyak soalan hari ni, sebab saya pun nak belajar daripada Abang Abu. So saya akan keluarkan apa ilmu-ilmu yang abang ada semua tu melalui saya punya soalan-soalan ni. Boleh Abang Abu? Boleh. Apa salahnya kan? Saya pun sama. Kalau saya tak tahu pasal digital ni, saya tanya je kan. Boleh kita belajar sama-sama. Okay, so bagi anda yang ada soalan kepada Abang Abu ataupun saya, kalau saya jangan tanya tentang finance, anda kena tanya tentang marketing, digital marketing. Okay, itu keperkaraan saya. So kalau ada soalan tentang finance, boleh lontarkan kepada Abang Abu. Kalau ada soalan tentang digital marketing, boleh tanya dekat bahagian komen. Dan sambil selit-selit tu kita orang akan jawab soalan-soalan. InsyaAllah. Kita punya viewers mungkin belum ramai lagi, tapi kita ada Aswandi, terima kasih kerana join. Iqbal, Abang Iqbal, thank you for joining. Fauzi Azli, Azlan Mamat, kita ada Indriani, Syed Omar. Alright, salam AA, thank you.
Alright, daripada GH dan Irman. Thank you very much for following. InsyaAllah there will be like so much of like benda yang kita nak share, dan kita juga welcome any questions if you have on today's topic lebih kepada cash flow for marketing. Okey, cantik Abang Abu. So saya nak tanya soalan yang pertama Abang Abu Okey, soalan ni soalan yang saya nak buka satu soalan yang akan membuka minda businessman, usahawan, entrepreneurs ni. Okey, soalan dia adalah macam mana kita nak ada mindset that kita perlu spend duit dekat marketing untuk bisnes kita. Saya tak nak ramai orang percaya, okey, saya kena jimat duit saya ni, saya kena simpan saya punya duit sebab ekonomi sekarang ni sangat tak stable. So duit yang ada ni saya tak boleh overspend, saya tak boleh spend. So because of that, dia tidak dapat kembangkan bisnes dia. Okay. Macam mana tu Abang Abu? Boleh explain tak macam mana nak buka mindset mereka? Actually dia first kali marketing ni bukan spending. Itu dah first benda tu. Marketing is not spending. Marketing is investing. So kita invest dalam marketing. Itu first kali. Dia tak boleh cakap aku spend on marketing. Spend ni benda yang pergi dia tak balik biasanya. Invest ni adalah benda yang pergi dan ada kemungkinan dia balik dengan lebih berganda. Jadi first kali marketing dalam business is not spending. It's not about membelanjakan duit, tapi lebih melabur dalam kita punya pemasaran. Itu yang first. Jadi setiap peniaga, setiap usahawan perlu faham bahawa pelaburan itu adalah, marketing ni pelaburan. Dia bukan satu benda yang untuk kita belanjakan. Itu first kali. Alright. Second ni kita perlu tahu, dengan kita melabur dalam marketing, kita dapat business visibility dan awareness. Sebab kalau kita tak membuat pelaburan dalam marketing ni, macam mana business kita punya visibility? Macam mana dalam sekarang ni, walaupun kita buat offline ke online, kalau saya ada kedai, saya nak orang lagi tahu, saya kena buat pamphlet, saya kena buat flyer, saya kena masuk radio, saya kena buat iklan dan sebagainya. Sama juga dalam online. Online ni lagilah awak kena lebih, kata orang tu, agresif sikit. Sebab kita bukan kita bukan berkompet dengan orang sebelah-sebelah saja. Kita berkompet dengan satu dunia. Jadi marketing dia jadi satu benda untuk brand, kita punya business visibility dan awareness terhadap kita punya customer. Kedua, dia juga satu pelaburan untuk kita kata customer acquisition. Macam mana kita nak dapat pelanggan kita? Dia mesti menerusi marketing. Tak ada orang yang sebenarnya dapat pelanggan tanpa marketing. Just cuba fikirkan. Mungkin awak cakap dia datang, tapi sebenarnya awak dah buat marketing. Mungkin pelanggan awak ni dah recommend orang tu datang ke kita. Itu kita panggil word of mouth marketing. Jadi dia perlu ada marketing. Jadi customer acquisition, kalau nak ramai customer, maka perlu labur dalam marketing untuk kita dapatkan effective marketing. Dia bukan, bila marketing ni, kenapa ramai orang yang takut? Sebab dia rasa marketing ni habiskan duit, sebab dia dah memang keluar duit, masuk sana masuk sini dengan mungkin orang-orang yang tidak mempunyai pengalaman. Dia cuba dia belajar sikit, satu hari dia belajar dengan Sir Abdul, lepas tu dia buat kelas sendiri. Contohnya itu mungkin juga menyebabkan orang takut. Sebab apa? Dia tak dapat resale. Tapi kalau kita ada effective marketing, attracts new customer, ini sangat penting. Ketiga ni, kalau tengok marketing, kalau kita melabur dalam marketing ni, dia kita punya brand awareness. Kan, brand awareness sangat penting. Brand building ni, marketing help kita untuk build kita punya brand, increase the identity. Kalau kita macam hari kita work on it, right? Macam hari ni pun StreamYard kita kena bayar, it's part of the marketing punya tool. Kita pakai Zoom, kita kena bayar the marketing tool. So benda-benda ni adalah untuk brand building, alright? Dan bila kita ada invest dalam marketing ni, dia juga akan memberikan kita sedikit competitive advantage. Contohnya kalau orang yang tak buat marketing, dia buat Facebook, mungkin dia kurang reach dia. Tapi kalau kita buat marketing sikit, reach kita lebih. Maksudnya kita ada competitive advantage daripada orang yang tak melakukan pelaburan dalam marketing ni. Lepas tu, strategi kita ada bila kita nak meningkatkan revenue. Ni nombor 5. Saya just like bagi idea supaya kita kena faham kenapa aku perlu marketing. Kenapa aku perlu? Sebab nombor 5 dia adalah satu revenue growth punya tool. Kan, dengan strategi marketing yang betul, dia akan contribute kita punya increase of sales dan juga revenue. Jadi dia sebenarnya pelaburan dalam marketing ni juga dia memberikan kita satu peluang untuk meningkatkan kita punya sales dan revenue. Dan keenam pada saya adalah customer retention. Contohnya bila kita ada marketing yang betul, orang melihat kita, customer kita ni akan
akan lebih percaya. Dia percaya dan dia akan sentiasa ingat kita. Dia nampak dengar radio, oi Abang Abu, contohlah dia dengar. Jadi dia ingat, lain kali aku nak benda ni aku ingat dia ni. So dengan marketing dia, walaupun orang tu tak beli, tapi dia sentiasa melihat kita, mendengar pasal kita. Jadi bila dia nak beli benda tu, dia akan terus ingat kita. Sama juga orang dah beli dengan kita, dia ingat lagi, okey, ini, ni. Jadi orang tanya, orang cakap dengan dia terus. Jadi itu juga adalah untuk customer retention. Dan juga dengan ada proper kind of like pelaburan dalam marketing ni, kita akan adapt dengan kita akan mula faham consumer behavior. Kita buat ad macam ni, apa respon dia, jadi kita faham apa yang orang nak, sebab manusia ni dia berubah juga, keadaan trending, apa behavior dia, right? Disebabkan industry dynamics, technology changes, or even economic changes, or even government changes, semua ni akan menjadikan satu changing in the market. Jadi dengan ada pelaburan dalam marketing, anda dapat at least 6 benda ni. Abang Bu dah share 6. Jadi apa lagi kita nak fikir sebagai marketing ni sebagai satu benda yang membazir? Tak. Sebab dia bukan satu perbelanjaan, sebaliknya marketing tu adalah satu pelaburan. Boleh. Padat jawapan Abang Abu. Okay, konsep dia adalah saya cuba summarykan apa yang Abang Abu cerita. Okay. Konsep dia adalah bila kita fikirkan kita keluarkan duit ni sebagai satu perbelanjaan, kita akan rasa macam berat lah. Betul. Saya spend duit ni, saya punya duit makin kurang, saya punya saving company makin kurang. Macam mana nak, sebab ramai orang dia fikirkan, dia akan fikirkan kalau saya spend duit ni untuk marketing, nak bayar hujung bulan gaji ni cukup tak cukup. Okay, itu adalah satu konsep okay. Tetapi bila kita pandang ini sebagai pelaburan, dan of course bila kita cerita tentang pelaburan tu kenalah pelaburan yang betul, yang anda yakin, dan benda yang kita tahu bila kita spend ini kita akan dapat return tu balik. Okay, bukan yang skim cepat kaya dan that sort of thing tau. Okay, so kita tahu this investment yang saya nak buat, pelaburan yang saya buat, contoh dalam bidang saya adalah of course digital marketing lah. Okay, ini yang biasa saya guide saya punya student apa semua Abang Abu bila kita arrangekan budget untuk digital marketing setiap bulan, contohlah Facebook ads kita dah letak dah, okay, untuk bulan ini kita nak spend 6,000. Okay, 6,000 untuk this month. Okay, kalau saya spend 6,000, anggaran fokus saya boleh dapat berapa ringgit. Benda tu sebelum keluar duit kita dah buat dulu. So bila kita buat itu, Abang Abu, forecasting tu kami dah buat, barulah yakin, okay, saya spend ni tak adalah, ini bukan perbelanjaan, ini adalah macam Abang Abu cakap tadi, revenue generating mission. Betul. This duit ni akan generate revenue untuk saya melalui sales yang masuk dekat saya punya website, sales yang masuk melalui saya punya WhatsApp dan sebagainya. Betul. So that concept tu orang kena faham. Jangan nampakkan marketing punya cost korang yang keluarkan ni, but the same thing juga Abang Abu, saya advise untuk orang yang spend dekat iklan-iklan jenis lain. Contoh katakan TV ke radio ke, ada yang spending untuk iklan jenis lain kan, sama juga. Sebelum anda buat anda punya keputusan, kenal pasti dalam masa berapa lama ini saya akan dapat return tu balik. Kalau return dia adalah lama, you guys kena fikir, adakah saya sanggup untuk tak dapat duit ni dalam masa yang lama tu? So maksud saya, kita dah awal-awal kita dah estimate duit yang saya nak laburkan, bilakah saya akan dapat balik. That's how kita akan sangat yakin dengan this marketing punya pelaburan. Bukan kita nampak perbelanjaan. Betul, tepat sekali. Dia bukan perbelanjaan. Marketing is not spending, it's an investment in your business. Yes. Okay. Itu yang kita kena nampak lah sebagai usahawan. Yes, kena nampak ini. Marketing is not belanja. Marketing is you dapat more returns. Itu adalah cara kita fikir. Okay, Abang Abu, saya nak tanya tentang cash flow dalam marketing ni kan. Okay. Abang Abu dah buat training, ajar usahawan, share kongsi dengan usahawan ni dah lama, betul? Okay. Ada fasa yang baru-baru ni dalam masa 10 tahun yang sekarang ni dengan sebelum 10 tahun. Sebelum 10 tahun ni. Di dalam bahagian marketing. Sebab marketing lepas yang last 10 years ni lain. Totally lain cara marketing dia. Dengan marketing yang sebelum last 10 tahun ni lain.
Boleh tak Abang Abu share macam mana dia punya perbezaannya Abang Abu nampak dari segi marketing? Okay, saya sebenarnya to be very truthful dan juga sebagai seorang yang betul-betul saya nak cakap, saya ni bukan pakar marketing. Saya bukan pakar marketing. Saya lebih kepada finance. Bagaimanapun saya faham macam mana kita nak brand ourselves so that branding ni akan menarik kita punya pelanggan, alright? Dan untuk pengetahuan, saya memang bukan seorang pakar marketing, tapi alhamdulillah saya buat secara tak sengaja, secara tak betul. Tapi dari segi pengamatan saya, kalau tengok dulu kan 10 tahun dulu whatever, cara saya boleh cakap pasal saya dan saya tengok apa yang berlaku kan. Kalau dulu it's all about conventional media. Kalau kita tengok radio, TV, you know like surat khabar. So bila you actually like conquer benda tu, you attract a lot of attention and you build your business. So itu satu cara. Dan masa tu mungkin social media yang ada adalah lebih kepada Facebook dan you know like benda-benda macam tu. Jadi orang yang menguasai benda tu, dia mempunyai posisi yang tinggi dalam bisnes, dunia bisnes. Tapi lepas tu dia mula masuk ke social media. So bila social media pula, dia ada Facebook masa tu memang top sangat. Dan ramai yang actually like menggunakan Facebook advertisement, telah really like make a lot of income. Tetapi after some time, disebabkan algoritma dan juga pelbagai kaedah baru yang telah didatangkan, jadi Facebook mula mengubah dia punya algoritma menjadikan sedikit orang dah kena tukar dan dah, sebab dia tak boleh kontrol. So lepas tu saya tengok internet dan juga internet. So orang yang actually like buat secara internet, mereka buat blogging, whatever, like SEO dan sebagainya, mendapat satu perhatian yang lebih power. Tapi bila kita tengok sejak sekarang ni, saya nampak dia lebih kepada social media yang berkonsepkan cepat. Orang nak cepat. Orang tak nak video lama-lama. Orang tak nak macam baca-baca lagi. Orang nak tengok something interesting, okay, aku follow. Dan contohnya TikTok. TikTok adalah satu benda yang kita tak boleh nak ketepikan. Walaupun saya ni bukanlah TikTok punya person, saya bukanlah Facebook punya person. Kalau tengok saya punya follower saya lebih kepada database. Saya ada database yang kuat. Saya ada email marketing yang kuat. Ini saya punya permainan. Saya punya cara saya lah. Jadi saya bukan orang yang lebih kepada ini. Tapi daripada trending, hari ni dah tak macam dulu. Awak tak payah nak pergi masuk surat khabar ke TV ke, dah tak payah. Kalau awak konsisten buat dengan teknik yang betul dekat TikTok ke, dekat Facebook ke, ataupun mana-mana social media yang awak tahu awak punya target market kat dia, awak buat something konsisten, insyaAllah awak boleh get something. Jadi itu yang pengamatan saya. Tapi apa-apa pun dia kena ada authenticity satu, dan awak juga kena ada satu cara untuk kita ada personal touch dengan kita punya customer. Walaupun kita, sebab kadang-kadang ramai tertipu juga dengan view yang banyak dan sebagainya, tapi tak menghasilkan kewangan. Itu juga kita perlu tahu. Bukan bila orang view kita banyak, kita dapat whatever, bukan dia direct translate into finance ataupun sales dan sebagainya. Sebab tu kita kena faham, you know, like, kaedah-kaedah yang betul supaya kita dapat view walaupun taklah banyak, tapi kita buat sales. End of the day, pada saya, marketing kena transform into sales. Branding dia sebenarnya tak really like give direct sales, tapi dia long term, dia bagi credibility, dia bagi value, dia bagi macam kata orang tu premium price for the brand. Tapi marketing ni, dia punya objektif dia adalah tukar into sales. Tapi marketing dan sales pula different. Dia banyak kalau nak cerita lah. Tapi daripada pengamatan saya, inilah perubahan yang saya nampak. Dan hari ini kalau kita tak berada dekat social media, digital marketing, social media satu, digital marketing ni satu. Sebab social media dengan digital marketing dia tak sama sebenarnya. Digital marketing dia ada dia punya own kaedah dia yang mungkin Sir Abdul lebih arif, lebih tahu apa kaedah menggunakan digital marketing. Jadi hari ini kalau kita tengok ke mana sepatutnya kita pergi, kita perlu pergi ke arah digital marketing dalam kita punya marketing. Itu saya punya pengamatan lah. Jadi daripada dulu sampai sekarang perubahan dia macam tu. Itu pendapat saya, Abdul. Okey. Abang Abu, saya suka part yang abang bercerita tentang ni kan. Okey. Sebelum ni kalau 10 tahun yang dan sebelumnya adalah cara kita buat marketing melalui online ataupun secara internet ni ramai orang gunakan blogging. Okey.
ada satu zaman memang orang bergantung dekat blog, okay? Ada kita pakai blogspot, kita pakai tools-tools blogging yang lain, kita buatlah artikel-artikel, lepas tu kita ada letak link-link affiliate lah dan sebagainya. Itu adalah zaman dulu tu lah, yang masa 10 tahun yang lepas tu. Kita tengok traffic website masuk berapa ramai orang dan sebagainya. And then baru-baru ni apa yang tengah terkini adalah of course lah social media. Dan selain social media, kita ada digital marketing yang mana kita membayar kepada platform-platform ni untuk menjalankan iklan secara berbayar lah. Contohnya Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads dan sebagainya. Okay, so itu adalah beza lah. Saya just nak tanya apa beza lah dekat Abang Ambu kan. Okay, so Abang Ambu, tadi kita ada discuss perkara ni. Saya nak announce dekat kita punya viewers. Okay, saya ada anda boleh nampak dekat screen ni, kita ada letak satu nombor phone. So siapa yang WhatsApp ke nombor phone number ini, kita akan masukkan anda di dalam private group. Okay, dalam group tu ada saya dan juga Abang Abu, di mana kami akan kongsikan banyak ilmu saya of course tentang digital marketing, dan Abang Abu akan kongsikan tentang financial, kewangan di dalam group ni. So ini adalah private group, maksud dia ilmu yang kami kongsikan dalam ini insyaAllah dia tak kongsikan dekat tempat lain lah, khas untuk anda. Okay, so siapa-siapa yang nak masuk grup ini, senang saja, just ambil anda punya phone, okay, ambil phone anda, okay, buka WhatsApp, WhatsApp ke nombor 013-251-7173, dan juga WhatsApp dengan keyword dia apa? Hi, saya nak join MNM Circle, Money and Marketing. Oh, bukan coklat M&M M&M Saya je pilih nama tu Abang, menarik sikit. Betul. Okay, that's satu benda yang bagus actually, like untuk yang akan follow kita, sebab kita nak buat, insyaAllah kita nak buat istiqamah benda ni. Setiap hari Khamis anda berpeluang untuk bertemu saya dengan Sir Abdul di sini, dan of course ini sebagai satu perkongsian ilmu, insyaAllah. Alright, yes. Okay, so make sure anda join saya akan just display lah link ini. Make sure anda join this group WhatsApp ni. Okay, so soalan seterusnya Abang Abu Okay. So soalan seterusnya adalah dalam bahagian cash flow. Okay, kalau sesiapa yang ada tonton last week kita punya live last week adalah very general. Cash flow secara general, dalam tu saya tanya tentang cash flow ni maksud dia apa, cash flow ni analogi dia apa dan sebagainya. Tetapi this week kita nak pergi khas kepada marketing je, sebab marketing tu topik saya. So of course lah saya nak juga khusus kepada topik marketing. So soalan saya Abang Abu, macam mana pecahan modal ataupun pecahan duit kita untuk kita nak agihkan untuk marketing, sebab bila bisnes melibatkan banyak kos dalam bisnes ni. Ada kos gaji, ada kos operation, ada kos transport dan sebagainya. Dan ramai orang juga dia tak dapat nak confuse, untuk marketing ni saya nak letak bajet berapa. Dia ingat duit ni lah dia guna untuk gaji, duit ni lah dia guna untuk logistik, duit ni lah dia guna untuk semua. Macam mana nak agihkan tu Abang? Okay, so dia macam ni. Dia sebenarnya there's no one size that fit all. Dia macam kasut kasut kita ni, kita tak boleh, semua orang tak boleh pakai kasut kita apa. Dia size dia lain. Jadi dia tak ada satu answer yang tepat sebenarnya. Alright, so dia based on faktor like industri. Contohnya apa industri yang awak ada, berapa business size awak, alright, apa business size awak, apa awak punya goal untuk growth, your growth goals. Alright, ini adalah benda-benda yang boleh menyebabkan apa bentuk kewangan yang kita perlu untuk marketing. Alright, ini first kali dia industri, sebab setiap industri berbeza untuk kita punya acquisition cost and everything. Sama juga dengan sizes. Kalau bisnes kita besar, size besar, so dia punya cara marketing and everything different. Dan juga apa yang kita nak capai ni, berapa goal, berapa yang aku nak tahun ni, apa aku punya sales yang aku nak dapat. Jadi ini semua menentukan bajet kita. Itu yang pertama. Tapi itu kita punya own thing. Tapi the common methods yang kita boleh actually ambil sebagai kita punya marketing budget ni, first kali kita tengok daripada percentage revenue kita. Alright, ini yang first kali lah. Ini untuk semua orang. So, semua orang ni kita tengok percentage revenue kita. Alright, kita perlu
allocate certain percentage daripada revenue kita ni untuk marketing. Alright, ini boleh di antara 5 hingga 15% daripada revenue kita, depending tadi on industri kita dan juga growth stage kita. Di mana kita punya pertumbuhan kita. Jadi ini dua adalah satu cara untuk kita nak tahu berapa. Jadi di antara 5% hingga 15% ni adalah satu benda yang sangat-sangat kata orang tu relevant. Dia 5 to 15. Alright, so that's the first one. So percentage of revenue itu yang pertama. Alright, untuk kita nak pastikan berapa. Kedua ni, kita nak tahu kita punya competitors punya aggressiveness. Contohnya kita nak ambil satu benchmark dengan kita punya so called competitor kita. So kita tahu, alright, apa spending budget yang kita perlu supaya kita boleh adjust kita punya marketing. Mungkin budget kita kurang menyebabkan competitor boleh mengambil alih kita punya market share contohnya. Jadi kita kena faham benda tu juga. So dia juga menentukan kita punya budget, berapa budget. Sebab tu saya cakap dia tak ada satu cara. Okey, lagi apa ada macam FB ad dan sebagainya, dia lebih kepada objective base. Dia panggil dia objective based budgeting. So objective based budgeting ni adalah kita nak align marketing budget kita dengan specific objective. Contohnya duit yang aku ada ni untuk dapatkan this goal. Jadi ini benda dia. Alright, for example kalau kita nak launch a new product, kita tahu kita perlukan benda ni, kita perlukan benda tu, kita perlukan benda ni. Jadi dia according to that. Jadi apa kita punya objective of this marketing? Dia juga kaedah ketiga. Dan keempat ni ada orang ni dia fix lah. Dia fix amount. Alright, dia dah fix lah untuk budgeting banyak ni je. Sebulan banyak ni, sebulan banyak ni. Dia dah ada satu budget yang kata orang tu fix untuk memastikan konsistensi dalam dia punya effort marketing tanpa overspending. Jadi itu kaedah-kaedah. Ini antara 4 kaedah yang actually kita boleh praktis. Tak kisah siapa dalam industri apa pun kita boleh praktis. Jadi ini antara 4 cara yang Abang Abu rasa dan Abang Abu dah buat. Benda-benda yang saya cakap ni saya dah lakukan untuk melihat hasil. Jadi sebab tu cakap setiap perniagaan ni berbeza dan setiap bajet dia berbeza mengikut keadaan awak, like apa awak punya objektif, business size dan sebagainya lah. Jadi itu kaedah dia. Bagaimanapun kita perlu track kita punya ROI, dia panggil return on investment tadi kan. Daripada effort ni berapa aku punya sales, daripada effort ni berapa aku punya pendapatan. Jadi ini benda yang perlu kita buat. Masalah dengan ramai kita ni, kita buat bajet, kita spend, lepas tu kita tak track, kita tak tahu apa ROI daripada business ni kan, daripada marketing ni kita tak tahu. Jadi bila kita tahu, kita boleh buat satu evaluation dan kita boleh change, adapt to the business condition. Jadi ini antara 4 lah yang semua orang, tak kisah siapa sebenarnya awak boleh pilih salah satu daripada kaedah cara untuk kita sediakan bajet marketing. Saya harap tu membantu Betul. Setuju. Sangat membantu Abang Abu. So soalan saya tadi tentang apa ni? Bajet tadi tu yang saya summary kan. Abang Abu punya ni adalah secara generally ini bukan apply untuk setiap business, tak semestinya kena ikut. Secara generally 5 ke 15% daripada total revenue adalah berapa kita itu satu kaedah. Satu kaedah yang kita akan set untuk kita punya marketing. Tetapi bergantung juga, ada yang project based, ada yang objective based. So itu bergantunglah. Tetapi kalau ada satu business, dia nak roughly lah, dia nak tahu berapa yang sesuai adalah 5 ke 15%. Betul Abang Abu? Betul. Saya kongsikan sedikit Abang Abu, kalau dekat digital marketing macam mana pula Okay, dekat secara generally marketing ni kita kira based on ROI kan, return on investment. Kalau dalam digital marketing ni, okay, saya percaya dalam kita punya viewers ni mesti ada yang juga buat iklan online, run iklan dekat Facebook, Instagram. Kalau ada, cuba komen. Ada tak sesiapa yang dekat sini, anda ada run iklan dekat Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok? Kalau ada, cuba komen. Saya nak tengok ada tak. Okay, so dalam viewers ni mesti ada yang run iklan online kan. Cara kami pula, kita pula yang buat kiraan ni Abang Abu, kita kira ROAS, okay, return on ad spend. Okay, return on ad spend. So untuk berapa dalam iklan tu kita spend berapa kita dapat return tu.
Contoh ini saya bagi contoh, kalau lah katakanlah ada satu produk, ada satu syarikat ni dia jual perfume. Okey, dia adalah bisnes jual perfume. So macam mana dia kira dia punya return dan juga budgeting ni adalah dia spend sehari RM100 dan dia dapat customer katakanlah dalam 4 orang. Okey, 4 orang ni revenue yang dia dapat, sales yang dia dapat adalah RM300. So dia punya ROAS kita panggil adalah 3. So apabila kita dapat 3 ni, selepas tolak dia punya kos iklan, selepas tolak dia punya postage, courier dan juga lain-lain kos tu, so katakanlah dia dapat dia punya untung dia, total untung dia dapat adalah RM50. So dia dah tahu dah, kalau saya spend RM100, saya akan dapat untung saya adalah RM50. So apa yang kita akan buat adalah kita akan advise mereka ni untuk scale upkan iklan tersebut. So daripada RM100 ni, dia kena jadi RM500 sehari. Dia kena jadi RM1,000 sehari. Dia tak bolehlah stay RM100 je. Kalau stay RM100, memang hari-hari dapat RM300 je sales. So kita nak scale iklan kita. So untuk scale iklan ni pula, bukan kita hari ni iklan okey terus scale esok. Tak boleh. Dia kena ada, kita kena tengok maintain tak kita punya sale dengan budget yang ada sekarang ni. Kalau sehari dapat 100, spend 100 dapat 300, maintain tak minimum selama 3 hari. Maintain. Kalau kita maintain, kita naikkanlah hari keempat. Daripada RM100 budget kita dekat Facebook Ads tu, kita jadikan RM150. Okay. And then kita biarkan di 3 hari. Tengok pula result tu naik tak? Ataupun dia sama, ataupun dia turun. Kalau naik, apa dah kena buat? Kalau dia stay, apa kena buat? Kalau turun, apa kena buat? So itu adalah beberapa benda lah macam mana kita advise kita punya student coaching kita how to run iklan melalui digital marketing dan how to manage your cash flow. Tapi dalam bahasa kami Abang Abu kita tak panggil cash flow lah, kita panggil budget je. Budget hari ni berapa spend, esok berapa, bulan ni berapa. Senang lah, perkataan senang lah. Betul. So kita guna, kita kira macam tu. Ini dalam bidang digital marketing. Kita main metrik yang kita akan monitor adalah ROAS, Return on Ad Spend. Saya nampak dekat komen ni ada Tycoon Hartana, dia komen dia pun run iklan online lah. Kalau macam bidang hartana, kewangan ni, of course dia tak ada iklan yang direct sales. Dia tak ada yang masuk ke website terus beli, tak ada konsep tu. Tetapi mereka ni adalah lead generation. So yang lead generation ni pula kita akan normally kita monitor berapa cost per lead kita. Ada orang dia boleh dapat cost per lead RM5, ada yang dapat RM10, RM20, pun bergantung pada industri jugalah. But macam mana pun kita akan, kalau orang yang lead generation ni pula Bambu, kita akan monitor cost per sale dia pula. Dia lepas dah buat lead generation ni, dah dapat dia punya leads, dia akan convert into sales, dia akan engage dengan customer prospect tersebut dan cuba untuk close. So kita akan kira pula closing rate tu macam mana. Daripada situ kita akan kira pula cost per acquisition berapa. And then kita akan fikirkan macam mana daripada RM100 naikkan lagi lah. So dua benda yang berbeza, satu untuk produk, satu untuk servis. Service is leads, product is direct sale lah. So itu just sedikit sharing Abang Abu. Kalau I think it's very important. Dia very important to understand that as well, sebab kadang-kadang kita ada orang sebab dia tak faham dia ni, jadi dia keluar duit tapi dia tak ada produk, dia hanya dapat leads. So bila dapat leads ni, you tak boleh expect any sales without proper follow up, without like the next kata orang tu, the next cycle of it kan. So ramai yang kadang-kadang macam tu. Kita bukan jual produk di mana you just like orang terus beli dah settle kan. So I think they need to understand those things lah sebelum kita really work on the budget ataupun what marketing yang dia nak buat lah. I mean the return on the marketing. Yes. Teruskan Abdul. Okay. So Abang Abu, so itu sedikit tentang kita punya cara pengiraan tracking system lah. Kalau dekat normally overallnya ROI, kalau dalam digital marketing kita panggil ROAS lah. Okay. So soalan seterusnya Abang Abu, saya nak tanya dekat Abang Abu. Macam mana dalam digital marketing, ini dalam bidang digital marketing ni, biasanya kita akan ada trend tau Abang. Tiba-tiba TikTok jadi trend. Ramai orang start buat TikTok, ramai orang start buat live dekat TikTok dan sebagainya.
Tiba-tiba TikTok tu okey lagi, ada satu lagi platform baru pula muncul. Semua orang guna platform tu untuk buat ni. Okey. Macam mana pula dengan dalam bidang ataupun dalam bidang financial, okey. Apakah benda yang trending, perkara yang trending yang berlaku disebabkan oleh perubahan zaman ataupun disebabkan oleh di social media punya efek dan sebagainya. Ada tak dari segi tools baru ke ataupun dari segi teknik-teknik baru ke, strategi-strategi baru ke dalam bidang financial ni? Ada tak kalau macam tu? Boleh kongsikan tak Abang? Kalau kita tengok macam sekarang, the change is basically dari fintech, the financial technology, di mana kita punya crypto, how crypto playing a part in finance, macam mana digital banks, digital kind of like wallets, benda-benda macam ni adalah satu perubahan yang sedang berlaku dan dia akan take over. Jadi very very soon kita akan mula tak lagi melihat cash, tak ada lagi fiat currencies. So benda-benda tu yang saya nampak perubahan. Macam saya sendiri pun, kita sekarang dah pakai tu je lah kan. Dalam handphone kita ada wallet, ada itu, ada ini. Dan duit pun kadang-kadang rasa bersalah bila kita pergi sampai orang minta sedekah, macam alamak, aku tak ada duit. Semua dalam benda ni. Jadi itu yang saya nampak lah dari segi perubahan penggunaan ataupun digitalization of our cash ni. So itu je lah yang saya nampak. Saya tak tahu apa lagi yang saya nampak. Tapi dari segi finance, kalau Abdul tanya pasal finance, inilah perubahan. Daripada dulu kita hanya jual macam tu. Kalau dulu mungkin dulu kita transfer kan, manual lah. Awak dah beli, transfer duit kat saya ni bank, lepas tu hantar slip itu zaman dulu. Sekarang you ada payment gateways, like you have to use payment gateways supaya QR code. Dia pakai QR code dan sebagainya untuk you kena adapt dengan benda tu. Kadang-kadang orang takut, alamak, nak kena bayar 50 sen. Hello, kau jual $10, 50 sen tu kau tambah lah. Kalau kau rasa benda tu susah sangat, letaklah $11. Kata kau cakap dengan pelanggan kau bayar 50 sen for service. Kan? Jangan disebab tu kita macam takut. Ini juga menjadikan ramai orang macam, apa benda? Saya kadang-kadang tak faham. Kan, just fee 30 sen, 40 sen, you nak berkira sangat, tapi you rugi sebab dalam online ni you kena ada pelbagai cara untuk orang nak bayar duit. Kan, awak kena create that multiple ways of that people can pay you. Kan, jadi dia akan make it easy. Kalau you boleh pakai PayPal, apa lagi? You nak pakai payment gateway, kalau kat Malaysia ada Senang Pay lah, Toyib Pay lah, whatever, banyak benda. Dan kalau you nak allow them to pay through wallet, you kena sediakan crypto way of payment. Sebab benda-benda macam ni akan memudahkan awak untuk dapat customer. Itu yang saya nampak lah perubahan. Abdul. Faham. So kalau dekat online pula Abang Abu, macam mana kita dengan ni pula? Kalau dulu kita hanya dekat website kita jual barang, kita ada landing page kan. Orang kita jual produk dekat landing page kita. Kalau sebelum ni kita hanya ada payment gateway, kita ada payment gateway, orang tekan-tekan dia kena belilah. Satu, kita ada juga bagi option kita letak account bank. So letak account bank, orang tu buat pembayaran dan terus WhatsApp receipt tu dekat kita. Tetapi sekarang ni kita perlu tambah pula lagi satu bahagian untuk QR code. So dekat sini it's widely used lah, dekat semua tempat dah orang dah start guna QR code. Lagi-lagi because of COVID lah. Because of COVID orang terpaksa register MySejahtera, terpaksa pergi mana-mana kena daftarkan. Jadi semua orang, orang tua ke, orang muda ke, terpaksa dah belajar dah perkara itu, scan QR code ni. So semua orang dah tahu dah. Betul. Dan kalau kami nak conversion dekat website semakin meningkat, kita ada QR code dekat website ni membantu. So kalau ada sesiapa dekat sini yang buat jual produk ataupun ada e-commerce punya website, salah satu strategi ni adalah anda cuba tambahkan QR code pula dekat you guys punya website. Itu pun akan memberi impact juga dekat kita punya jualan. Macam Abang Abu cerita, we need to have multiple payment option. Yes. Betul. Kalau ini orang tu tak ada, dia ada option kedua. Kalau option kedua dia tak ada, dia ada option ketiga. So dia tak ada alasan dah. Duit tak ada, dia tak boleh nak cakap dah. Duit tak ada kat sini, mesti ada kat sini. Tak ada kat sini, mesti ada kat sini. At least dekat mana-mana mesti ada. Last lah kita letak nombor phone. Tak tahu nak buat bayaran macam mana, you call je.
Pay now je. Kita akan ajar. Kita datang rumah you, kita buat. Lagi satu Yes. dekat sini kita widely use adalah COD, cash on delivery. Cash, So okay. itu pun dah banyak orang dah amalkan, jadinya memang hampir tak ada alasan lah Abang Abu untuk Betul, orang nak buat betul. bayaran online, untuk orang nak Betul. beli online. Betul. Okay. Saya adalah, setuju. So itu adalah tentang macam mana perubahan dari segi payment lah, dari segi financial punya mengikut trend zaman sekarang ni. Okay, so Abang Abu, kita move kepada soalan yang seterusnya. Okay. Yes. Soalan seterusnya adalah ramai orang, ini konsep yang kami biasa guna dalam digital marketing. Apabila waktu gaji, hujung-hujung bulan dengan awal-awal bulan, kita punya marketing spend kita akan tinggi tau Abang. Kita punya budget marketing kita tinggi. Sebab apa? Masa tu adalah masa orang ada gaji. Betul. Okay? Apabila dah pergi ke pertengahan bulan dan juga nak hujung-hujung bulan sebelum nak masa gaji tu, kalau dekat sini Malaysia 25 hari bulan, 26 hari bulan tu dah start dah. Ada yang government dah start gaji sampailah 5 hari bulan. So 10 hari tu itu adalah hari ramai orang ada duit ni. So masa tu budget marketing saya akan tambahkan. Saya akan advise saya punya klien-klien, kita punya student ni, tambahkan budget masa ini. Okay, so ini dalam bahagian digital marketing lah. Tetapi kalau dari segi secara general ni Abang Abu, ada tak waktu-waktu tertentu yang Abang Abu akan suggest ataupun ada tak term-term seasonal spending di dalam bisnes disebabkan oleh macam ni, macam kami sebab masa ni ramai orang ada gaji. Ada tak dalam cash flow secara generalnya, financial secara generalnya, waktu-waktu macam tu? Okay. I think of course bila kita buat planning kan, bila kita buat planning marketing or budgeting kita kan tengok kalender juga. So bila kita tengok kalender, kita tengok apa season yang datang, bila cuti, bila hari raya, bila whatever, supaya kita boleh buat some kind of like spending yang betul. Di mana ada masa-masa yang memerlukan bajet yang lebih sikit sebab kita tahu masa tu kita perlu ada modal besar untuk kita tambahkan stok dan sebagainya, right? Tapi semua ni datang balik pada cash flow control. Macam mana kita control cash flow kita daripada awal, dan juga macam mana kita manage dan monitor the inflow dan outflow of cash dalam bisnes. Ini penting. Sebab tu ini juga adalah sangat penting dalam kita track the money, alright, daripada sales dan sebagainya. Kenapa benda ni penting? Alright, sebab kita nak ada satu healthy balance, at the same time kita ada satu flow yang cantik. Dia tak sangkut, dia whatever. Sebab kadang-kadang bila cash flow ni tak cantik, datangnya satu masa untuk kita menambahkan stok dan sebagainya, kita dah sangkut. Alright, sebab tu cash flow ni penting untuk beberapa benda. Satu, solvency. Solvency ni maksudnya kita nak ada satu positive cash flow, alright, sebab dia sangat crucial untuk memastikan kita punya company mempunyai satu kata orang tu rating yang tinggi. Sebab kalau kita tengok, mungkin ramai tak tahu personal, yes, kita ada CTOS lah, kita ada Secris dan sebagainya. Company juga ada. Alright, kalau seseorang tu nak tengok company kita ni macam mana kita punya rating, dia akan tengok CTOS company kita. Jadi salah satu untuk memastikan kita mempunyai satu rating yang bagus adalah dengan cash flow yang bagus. Alright, di mana kita ada supaya dia boleh cover short term obligation. Macam short term ni kita nak bayar bil, kadang-kadang salary, kadang-kadang mungkin ialah masa-masa tentu kita nak tambahkan pekerja kita perlu ada duit, sometimes operational cost yang akan meningkat. Jadi ini akan membantu bila kita mula buat benda tu. InsyaAllah kalau minggu depan saya akan tunjuk satu chart macam mana sebenarnya kita nak urus benda tu. Alright, itu akan membantu. Okey, kedua, bila kita mempunyai satu sistem cash flow yang bagus, dia akan membantu kita membuat pelaburan dan juga pertumbuhan. Sebab positive cash flow ni dia akan memberikan kita untuk membuat satu strategic investment dalam apa-apa, termasuklah like seasonal kind of like benda. Alright, dia akan membantu bila kita ada benda tu. Ketiga adalah ni yang kita panggil emergency preparedness, di mana bila kita ada control cash flow ni, dia akan memberikan kita satu cushion. Bila cushion ni maksudnya dia berikan kita satu kemampuan untuk kita buat sesuatu di masa-masa macam seasonal dan sebagainya, ataupun krisis even. Kalau ada krisis pun, dengan ada benda ni kita boleh actually buat satu
percaturan perniagaan yang cantik, alright? Menggunakan satu benda yang kita tak nampak. Kadang-kadang kita tak nampak apa yang akan berlaku 6 bulan, 4 bulan, 10 bulan, tapi bila kita dah ada cushion, dia akan bantu kita melalui benda tu. Keempat adalah juga dari segi pengurusan hutang kita. Dengan mempunyai satu efektif cara cash flow ni, dia akan membantu kita untuk menguruskan hutang supaya kita tak terlampau bergantung pada hutang. Kadang-kadang kita tengok ada bisnes dia buat bagus tapi dia bergantung pada hutang. Lepas dapat hutang ni dia ambil daripada agensi sana, agensi sini, dan akhirnya mereka akan jadi teruk sangat. Sebab apa tadi? Cash flow tadi. Alright? Dan akhir sekali, bila kita mempunyai satu cash flow control yang bagus ni, kita boleh buat satu business decision yang betul. Kita tahu sama ada aku boleh ke tak boleh. Mungkin dia seasonal season, tapi aku rasa aku tak boleh sebab aku punya benda ni tak ada. Dia juga akan membantu kita untuk buat satu pricing strategy. Bila kita ada satu kewangan yang mantap, dan kita tahu seasonal, kita boleh dapat satu diskaun yang bagus bila kita mempunyai satu cash deal. Contohnya, kita tahu bulan ni memang aku boleh sebatlah 60 hari ni aku boleh buat this sales. Jadi daripada kita ambil consignment ataupun normal, kita ambil bulk dan kita bayar cash untuk kita cut that price. So that's the strategy pricing yang kita boleh buat. Dan dengan ada cash flow yang betul, kita boleh buat expansion plan. Mungkin season ni aku bukan buka kat sini je, aku nak buka 2-3 bazar lah. Dekat bazar ni pun aku nak buka. Sebab apa? Kita tahu ini masa ni aku boleh expand, tapi bukan untuk permanent, just expansion. So untuk tu pun kita perlu ada benda yang betul. Dan mungkin juga kita nak buat new investment dalam kita punya business. Mungkin new benda-benda yang perlu mempercepatkan proses, mungkin mission dan sebagainya. Ini semua sebenarnya bila kita faham cash flow. Apa tu cash flow? Ini sebenarnya. Jadi dia bukan saya cakap cash flow ni macam cash flow biasa. Tak, sebenarnya benda ni sebab tu kita kena datang seminar betul yang kita akan jalankan pada 25 Abdul. Yes. 25 ni kita akan cerita banyak supaya awak macam faham sangat. Dan of course lepas tu awak boleh attend kita orang punya sesi-sesi yang bakal. Sebab saya rasa benda ni ongoing. Ilmu ni dia tak boleh berhenti dan dia tak cukup. Dia memang tak cukup. Jadi lagi kita belajar, lagi kita faham sebenarnya aku perlu lagi banyak lah benda-benda ni. Jadi itulah yang saya boleh sampaikan bagi soalan Abdul tadi. Alright, macam mana kita nak buat persiapan bila benda-benda ni berlaku, apa kaedah dia, dan inilah sebenarnya saya bagi, it's about controlling your cash flow, tracking it, make sure that you build your cash flow reserve and all those stuff untuk menghadapi apa pun kemungkinan. Cantik Abang Abu. Saya ada satu point yang saya nak share. Dalam menjaga kita punya cash flow, menjaga kita punya kewangan dan kita berjaga-jaga untuk spend duit kita. Benda tu sangat bagus, sangat penting sebab itu adalah kira darah dalam bisnes kita. Betul. Itulah yang akan memastikan bisnes kita berterusan boleh berjalan. Tetapi at the same time, saya punya point adalah Abang Abu, bisnes ni untuk kita serius, untuk kita nak berkembang maju dalam bisnes, kita perlu invest dekat satu bahagian ni. Yang sangat-sangat penting adalah invest dekat ilmu Abang Abu. Invest dekat ilmu. Ilmu. Sebab betul. Apa? Contoh macam financial punya ni, kalau anda adalah seorang usahawan yang daripada mungkin anda berhenti bekerja, start business. Ada part-part dalam bahagian finance mungkin kita tak nampak. Ada part-part dalam finance ni kita tak tahu macam mana nak buat keputusan yang betul dalam bahagian finance ataupun marketing ataupun apa-apa sebab kita tak ada pengalaman. Betul. Buat benda ni. So kita nak elakkan kita buat satu keputusan yang salah yang akan impact bisnes kita, yang boleh jatuhkan, yang boleh downkan dan kurangkan sales kita. So sebelum kita sampai ke masa untuk buat keputusan itu, why not kita invest dekat ilmu. Kita invest dekat ilmu untuk kita belajar. Betul. Belajar bagaimana nak jaga kita punya cash flow kita, macam mana nak buat saving. Kita tahu duit masuk. Saya suka satu topik ni. Abang Abu memang betul-betul power lah bab ni. Last week Abang Abu ada share satu perkara. Apabila duit masuk, dia ada 3 stop. Orang kena berhenti dulu, lepas tu baru dia akan fikir apa nak buat dengan duit tu. Tapi Abang Abu tak share langsung point pertama tu apa, point kedua apa, point ketiga apa. So kalau anda nak tahu benda tu, you guys join lah Money and Marketing. Kita punya webinar pada 25 hari bulan Feb. Tapi saya sendiri Abang Abu, saya sendiri sangat-sangat
nak tahu, curious nak tahu apakah 3 stock tersebut. Kita dah dapat sales masuk. So duit tu kena pergi mana dulu? Baru dia akan pergi ke kita punya betul-betul account untuk spending dan sebagainya. So benda-benda macam ni, ilmu-ilmu macam ni, anda sebagai business owner, anda kena tahu. Sebab ini adalah satu ilmu yang akan sustainable tak? Maksud dia anda bukan guna ilmu ni untuk sekejap je. Ilmu ni lah anda akan guna sepanjang anda jalan bisnes ni. Mana tahu 30-40 tahun anda jalan bisnes, satu ilmu ni lah anda akan guna. Ilmu yang sama akan guna. Betul tak, Bang? Betul. Tepat sekali. Saya rasa tak ada benda yang boleh menguntungkan dalam pelaburan melainkan pelaburan dalam ilmu. Tak ada benda lain boleh lawan return on investment. Bila you melabur dalam ilmu, return on investment dia is like sangat tinggi daripada apa pun nak buat. Jadi memang saya ni advocate ilmu, like belajar ilmu-ilmu yang kita perlu. Bukan kita belajar setakat untuk nak belajar apa-apa tau, tapi belajar ilmu yang kita perlu. Kita kena faham juga. Ada orang yang datang kat saya, dia cakap aku dah belajar semua ni, dah belajar tu, belajar ni. Buat apa kau belajar semua? Adakah benda tu perlu? Kau tak perlu lagi. Jadi janganlah kau buang duit belajar benda yang kau tak perlu. Kau kena belajar benda yang kau perlu. Kau kena tahu, aku ni kuranglah faham dalam digital ni. So aku kenalah invest untuk belajar dalam digital tadi. Supaya kita faham. Supaya kita tak buat kesilapan. Habiskan duit dengan cara marketing yang salah. Jadi sama juga, aku nak tahu macam mana duit ni, nak menguruskan duit ni. Jadi bila kita tahu, kita barulah macam effectively kita boleh buat, dan ini akan membawa keuntungan. Jadi bukan kita rasa macam, aku dah berniaga, aku dah tahu dah duit, aku dah tahu buat duit, aku dah tahu semua. Ini masalahnya orang-orang yang sebenarnya kurang berjaya dalam bisnes ni. Bila dia ingat dia dah tahu semua. Jadi macam Abang Abu, saya masih belajar. Dan bagusnya bila kita tengok, kita belajar lagi, kita baru faham yang aku ni lagi bodoh lah. Makin aku belajar makin bodoh. Dia makin belajar patut makin pandai. Ini tak, makin belajar makin bodoh. Makin macam nak faham lagi, macam banyak tak tahu lagi. Jadi dan saya rasa minda tu perlu ada untuk setiap usahawan. Sebab tu saya dan Abdul actually kita cuba untuk bersama, untuk membantu memberi ilmu-ilmu yang kami rasa perlu pada ketika ini untuk setiap usahawan. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan kita orang pada 25 Februari nanti, alright, di Zoom ni. Dan saya juga ada program 24 ni dekat Singapura. 24 tu satu hari punya program yang saya ada secara alright. Jadi so untuk program tu pun abang boleh pergi ke Facebook page Abang Abu. Okey, anda boleh tengok dekat posting-posting terkini Abang Abu untuk daftar. Sama ada kalau anda duduk dekat Singapura, of course you guys can join program itu. Kena datang. Dan online Abang Abu pun Abang Abu ada buat dekat Malaysia juga kan, betul tak? Dalam yes. ada. Itu program yang biasa yang saya memang selalu jalankan. Tapi insyaAllah, alright, kita juga akan adakan program money and marketing mungkin insyaAllah secara live, secara in person juga in future lah. Tapi sekarang kita punya niat ni nak bagi apa aku boleh bagi. Aku nak just kita nak create value by giving you content yang actually it's very valuable and something that you can actually straight away use in your businesses. Okay, dan sebenarnya Every week jangan lupa untuk Khamis 9 blog kat situ. 9 aku nak jumpalah 2 budak handsome ni. Seorang macam Salman Khan, seorang lagi macam Shah Rukh Khan. Okey, untuk sebelum Sir Abdul macam rasa apa-apa, Shah Rukh Khan tu saya jangan baru nak chop abang. Okey, apa yang anda dengar daripada Abang Abu, apa yang anda dengar daripada saya ni, just benda yang general tau dekat sini. Betul. Jadi dia kalau nak ilmu yang lebih detail, macam saya share tadi tu, bila kita dapat duit, ada 3 stop. Dia kena berhenti dulu, baru dia pergi ke expenses dan sebagainya. So apa 3 stop tu? Itu adalah ilmu advance. Ilmu advance ni insyaAllah Abang Abu akan share di dalam Money and Marketing ni. Okay, webinar Money and Marketing. Okay, 2 jam, 1 jam bersama dengan Abang Abu, 1 jam bersama dengan saya. Saya pula akan kongsikan secara teknikal. Kalau anda run iklan, Facebook Ads, apakah dia punya strategi-strategi penting dalam Facebook Ads yang anda kena buat secara teknikal. Saya takkan tunjuk teknikal, tetapi saya akan bagi tahu strategi. Sebab Alhamdulillah saya dah dalam bidang ni 10 tahun. Bambu saya share sikit saya dalam bidang ni dah 10 tahun, dan selama 10 tahun ni dah lebih macam-macam bisnes lah yang saya sendiri runkan iklan, ada juga yang saya konsulkan. Dan Alhamdulillah semua ilmu-ilmu ni itulah yang saya akan compile dan saya akan sampaikan apa yang terkini dan apa yang working well
right now dekat pasaran. Sebab Wah, mahal. abang mesti tahu digital marketing sentiasa berubah. Betul. Mahal ni, ilmu ni mahal. Berubah. Ilmu ni mahal loh. Ilmu ni sangat mahal sebab saya tahu ilmu ni sangat mahal. Sebab dia bagi teknik yang proven tau. Teknik yang proven tau. Company ni kita buat benda ni yang jadi. Ini tak jadi kau tak perlu buat. Jadi you cut short all the learning curve and wastage of money by just attending this seminar like 2 jam je pun. Sebab bila anda dengar strategi-strategi ni, sebab saya akan kongsikan strategi apa yang anda boleh buat untuk bisnes anda. Okey, katakanlah anda adalah hartanah. So untuk hartanah, macam mana nak utilize digital marketing? Kita ada banyak platform, ada Facebook, IG, TikTok, Google, X lah, apa, semua ada. Tapi mana satu nak guna? Mana satu yang memberikan impact terbaik dalam bajet yang anda ada? Itu tahu. Saya memang tak tahu, Dun. Nanti saya nak belajar juga. InsyaAllah saya akan kongsikan dalam webinar ini. Dan bagi anda yang tanya macam mana nak join juga next week apa semua, baik anda join kita punya group WhatsApp. Okay, group WhatsApp kita, just send je WhatsApp kepada nombor yang tertera dekat skrin ni. Okay, skrin ni anda akan nampak nombor. Anda WhatsApp, hi saya nak join MNM Circle. Baik, ke nombor 013-251-7173. Anda WhatsApp nombor ini, kita akan masukkan anda di dalam group private supaya next week anda akan dapat juga notification untuk join Zoom. Dan juga bukan sahaja notification, kita juga akan consistently share ilmu-ilmu di dalam group WhatsApp ini. Okay, siapa yang belum join lagi, anda WhatsApp terus sekarang. Dan ada soalan untuk saya sebenarnya, Abang Bu. Okay, alright, silakan jawab. Okay. Ini nasihat, for example, Facebook Ads yang sekarang berbeza dari dulu. Kalau dulu cost per click CPC hanya beberapa sen, tapi sekarang can go to $1 to $3. What's the best nasihat for smaller business? Because some don't turn to sales. Okay. Ini bisnes apa tu? Ini bisnes apa tu? Cuba komen. Tuan Syed Tuan Syed, cuba komen. Ini bisnes apa? Okay. Nasihat saya secara generally lah advice saya secara generally untuk mana-mana bisnes adalah untuk latest trending ni, okay, kejap, ada caption kau. Okey, untuk menjawab soalan Tuan Syed, dia punya bisnes dia adalah honey, jual madu. Okey, jual madu. So, saya punya ni adalah fokuskan kepada apa yang trending sekarang ni. Trend sekarang ni adalah apa? Trend sekarang ni adalah TikTok, betul? Okey, TikTok. Tak semestinya kita kena buat TikTok. Itu maksud dia. Of course, buat iklan dekat TikTok pun satu perkara lah. Kalau boleh buat, itu adalah yang terbaik. Okey, buat iklan dekat TikTok. Tetapi cara keduanya, kalau anda platform utama anda adalah Facebook, apa yang working well dekat TikTok adalah TikTok video dia bagus. TikTok video dia short and precise. Gunakan video ala-ala TikTok di dalam iklan Facebook Ads. Itu adalah benda yang proven Abang Abu. Ini yang kami dan juga student buat video seolah-olah video nak FYP dekat TikTok. Buat video yang ada hook, yang ada video dia natural, bukan video yang high production dan sebagainya kan. Dan video tu boleh jadi demo ataupun punya type of video. Guna video tu, buat video dan guna video tu di dalam iklan Facebook Ads. Okay. Apa yang berlaku adalah behavior orang sekarang ni bila nampak video-video jenis-jenis TikTok ni, sebab dia short dan orang terus boleh hook dengan kita punya video tau. Dia tengok sekali dia tak rasa macam nak swipe pergi ke next video, dia nak tengok je dulu. So itu adalah kenapa kita perlu pakai video-video ala-ala TikTok. So, kalau iklan anda tidak berkesan sekarang ni, the main thing yang anda kena ubah adalah first thing bukan pasal audience. Yang first thing adalah dia pasal content. Okay, content cuba sesuaikan ala-ala TikTok dan insyaAllah anda akan nampak respon dia. Dan of course lah jangan just buat satu content ataupun satu video, at least try 3 content yang berbeza. Okay, dan runkan sebagai iklan dan anda akan nampak dia punya respon dia insyaAllah. Okay, cantik tu. Alright, that's good Syed Umar. So boleh actually like explore
the TikTok punya marketing atau TikTok punya video Yes, Okay. betul. Sama ada Yes. TikTok punya platform, kalau nak pergi ke platform TikTok pun bagus juga. But kalau nak kekal Facebook, ambil lah apa yang kita boleh ambil daripada TikTok, apply dekat Facebook. InsyaAllah dia akan ada, mesti akan ada impact. Sebab ini kita dah tested banyak kali dah. Memang ada impact ni. Okay, so Abang Abu, kita dah sampai ke penghujung kita punya live kita malam ni. Yes. So Menarik. Lagi sekali kita nak share yang kita ada satu program pada Februari nanti. Ini dah Februari dah. Okay, pada 25 Feb nanti. Dia secara online saja, webinar secara online. Jadi ni tak ada apa-apa anda perlu datang fizikal dan sebagainya. Malam dan sesiapa boleh hadir. Dan Abang Abu dan saya akan sharekan lebih banyak ilmu-ilmu advance dan teknikal di dalam webinar itu. Betul. Okay, so itu saja Abang Abu. Abang Abu ada any last few words untuk I think itu saja sebab benda ni insya-Allah akan berterusan. Jadi kami nak anda juga sebarkan benda ni. Kalau dah tengok ni, sebar, share, cakap next week kita ada lagi, sebab next week kita akan go into another topic juga yang definitely relevant. Dan benda ni kita tak lari daripada dua topik utama, iaitu marketing dan finance. Jadi ini adalah dua benda yang sangat-sangat penting untuk setiap perniagaan. Jadi saya jemput anda untuk register ataupun be in our group, WhatsApp group ni. So nombor tu dah tertera kat situ, 013-251-7173. Awak just cakap saya nak join M&M. Siapa yang join nanti Sir Abdul, bila awak jumpa Sir Abdul, dia akan belanja coklat M&M. Alright. Okay, so insyaAllah. So thank you very much for semua yang hadir. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kami kongsikan ni dapatlah sedikit sebanyak memberi ilmu yang boleh dipraktikkan dan juga membawa satu kesan dalam kehidupan dan juga bisnes anda. Alright. So itu saja daripada Bambu. InsyaAllah saya kembalikan balik pada Abdul. Okay, terima kasih terima kasih kepada semua viewers kita malam ni. Kita jumpa lagi next week Okay, so anda join kita punya WhatsApp group, kita akan bagi notification, kita akan share banyak ilmu-ilmu sambil-sambil tu setiap hari dalam grup tu, insyaAllah. So jumpa anda semua pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.